Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar bin Azhari daripada program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan BA234 UiTM Puncak Alam Selangor. Assalamualaikum, nama saya Adriana Arifah binti Azizi. Saya dari kos BA234 iaitu Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Syafiq bin Sharifuddin dari Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan di UiTM Puncak Alam. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Farid bin Roslan daripada kelas 552 BA1. Saya Aida Farzana binti Ahmad Bukhari. LGBT atau juga dikenali sebagai GLBT adalah merujuk kepada sekumpulan golongan yang menjalani cara hidup lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Nama ini telah diwirakan sejak 1990-an lagi. Singkatan ini telah diterima oleh sesetengah negara di barat seperti Amerika Syarikat. American is a free country. Istilah LGBT bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. Apa itu lesbian, gay, bisexual dan juga transgender? Lesbian adalah golongan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan lain. Golongan ini mempunyai sifat mudah jatuh cinta dan juga kasih sesama mereka. Seperti yang kita tahu, golongan lesbian ni bukan golongan yang biasa. Golongan ni merupakan golongan yang istimewa. Sesetengah daripada mereka merasakan kurang sopan apabila berada dalam masyarakat yang tidak mengamalkan gejala ini. Segelintir daripada mereka merasa kurang selesa apabila mereka berpakaian seperti pakaian perempuan, di mana mereka lebih selesa berpakaian seperti pakaian lelaki. Seorang dari pasangan ni akan cenderung untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang lasak seperti bersukan. Jadi seperti lelaki iaitu memakai pakaian seperti lelaki, rambut seperti lelaki iaitu pendek, bersifat kasar atau juga lebih dikenali sebagai pengkit. Seterusnya masuk G di dalam LGBT adalah gay. Gay ini merupakan pasangan sejenis sama saja seperti lesbian, tapi yang membezakannya adalah lelaki dan lelaki. Menurut Baishki, gay membawa maksud seorang lelaki mempunyai emosi dan keinginan seksual terhadap lelaki lain. Golongan ini mudah tertarik dengan lelaki lain yang mempunyai rupa paras yang menarik, tampan, bergaya, bertubuh sasa dan sebagainya. Menurut Baishki juga, golongan gay ini membawa maksud homoseksual. Dari sudut lainnya, homoseksual membawa maksud seronok dan riang. Seronok yang dimaksudkan ialah mereka lebih seronok dan bahagia apabila aktiviti yang mereka jalankan mendapat perhatian daripada pihak lain. Bisexual adalah merujuk kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks antara kedua-dua jantina iaitu lelaki dan juga perempuan. Golongan seperti ini mempunyai keinginan seks yang melampau di mana mereka rela dan seronok melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina. Manakala transgender ataupun transseksual merupakan satu keadaan di mana seseorang cenderung untuk mengenal pasti dengan jantina biologi mereka. Biasanya mereka akan melakukan beberapa usaha perubatan untuk menukar keadaan jantina supaya menyerupai jantina berlawanan. Berikut ialah penyataan masalah. Isu LGBT ini sering berlaku dalam golongan mana? LGBT ini sering berlaku dalam golongan anak-anak muda seperti remaja di peringkat sekolah, mahasiswa dan mahasiswi di IPTA dan IPTS. Namun, golongan dewasa juga terlibat dengan isu ini. Apakah masalah-masalah yang berlaku di kalangan LGBT di Malaysia? Liberalisme dan kebebasan bersuara menjadi punca LGBT di Malaysia. Hal ini kerana liberalisme yang membawa maksud menekankan hak-hak peribadi dan kesamarataan peluang. Kebebasan bersuara adalah berkenaan
kebebasan untuk menyuarakan pendapat, menyebarkan maklumat dengan pelbagai cara dan sebagainya. Penyokong-penyokong LGBT menuntut supaya LGBT diiktiraf di Malaysia. LGBT ini adalah haram dalam Islam. Mereka iaitu pengamal-pengamal LGBT menuntut beberapa hak mengenai LGBT seperti menyuruh kerajaan supaya memberi kebebasan seperti di negara barat. Antara negara barat yang memberi kebebasan terhadap golongan LGBT ialah Portugal, Kanada dan United Kingdom. Kerajaan Malaysia tidak akan sesekali mengiktiraf golongan LGBT atas sebab-sebab tertentu. LGBT adalah salah dari segi syarak dan menyalahi undang-undang di Malaysia. LGBT memudaratkan kesihatan dan akan menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit HIV dan AIDS. Terdapat sebuah artikel di mana Mentua Tafiz telah ditangkap kerana telah meliwat anak muridnya. Malaysia amat memandang serius terhadap golongan-golongan LGBT ini dan akan memberi hukuman yang sewajarnya terhadap mereka-mereka yang mengamalkan LGBT ini. Tun Dr. Mahathir berkata, sistem nilai di negara kita berkenaan LGBT adalah berlainan dengan negara barat. Negara kita tidak akan sesekali menerima perkahwinan sejenis yang tidak akan menerima LGBT. Masalah yang kedua ialah ada golongan aktivis yang menyokong LGBT. Terdapat sebuah video di YouTube yang memaparkan Siti Kasim iaitu seorang peguam dan aktivis dengan lantang dan berani bersuara berkenaan LGBT. Beliau berkata, beliau akan memperjuangkan hak-hak berkaitan LGBT dan di video tersebut terdapat beberapa orang muda yang menunjukkan sokongan mereka terhadap Siti Kasim. Perkara ini boleh merosakkan pemikiran golongan muda kerana golongan muda ini adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan perkara-perkara sebegini. Dan perkara ini juga takut akan mempengaruhi aktivis lain dan menyebabkan LGBT ini semakin berleluasa. Masalah yang seterusnya ialah berkenaan perhimpunan LGBT yang pernah diadakan pada tahun 2019. Penyokong-penyokong LGBT ini berarak dari pusat penimbunan Sogo sehingga ke Masjid Jami. Seramai 1,000 peserta telah menyertai perhimpunan ini. Mereka terdiri daripada pelajar IPTA, IPTS dan badan bukan kerajaan iaitu NGO. Mereka ini mengadakan perhimpunan ini kerana untuk menuntut hak kesesamaan gender, menuntut kehidupan sonsong mereka ini diiktiraf, menuntut supaya golongan LGBT ini tidak dikacau oleh pihak berkuasa. Dengan wujudnya perhimpunan LGBT ini, ia menunjukkan Malaysia telah terpengaruh dengan budaya barat. Dan dengan adanya liberalisme dan kebebasan bersuara, rakyat-rakyat Malaysia ini dengan berani dan lantang bersuara mengenai hak-hak mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada Adriana. Sekarang kita beralih kepada objektif kajian. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti maksud, faktor dan kesan tentang LGBT. Seperti yang kita tahu, gejala LGBT ini bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh kerana ia mampu memberikan kesan buruk dan masalah yang besar kepada umat Islam dan masyarakat sejagat. Oleh itu, perbincangan dan dapatan kajian akan dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan mendalami tentang gejala LGBT ini dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperbahaskan tentang kajian literatur bagi tajuk LGBT, kesan, liberalism dan kebebasan bersuara. Pertama, kita lihat apakah maksud LGBT. LGBT adalah singkatan atau akronim dalam bahasa Inggeris bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Apakah itu lesbian? Lesbian adalah seorang perempuan yang menyukai perempuan, manakala gay seorang lelaki yang menyukai lelaki. Bisexual adalah seorang lelaki atau perempuan yang menyukai kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Manakala transgender adalah seorang lelaki yang menyerupai seorang perempuan ataupun seorang perempuan yang menyerupai seorang lelaki. LGBT ini adalah bukan sesuatu yang baru lagi kerana ia telah wujud sejak zaman Nabi Lut AS, di mana kaumnya mengamalkan LGBT ini dan telah pun diazab oleh Allah SWT. Yang kedua, kita lihat apakah perspektif LGBT di Malaysia. Malaysia sendiri tidak mengiktiraf dan mengakui LGBT ini. Ia telah ditegaskan oleh Perdana Menteri sebelum ini iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
serta Perdana Menteri sekarang iaitu Tan Sri Muhyiddin bin Mohamed Yassin yang tidak menyokong agenda LGBT yang dibawa oleh Presiden Amerika Syarikat yang sekarang iaitu John Biden. Di Malaysia, Undang-Undang Jenayah Sivil Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang menyatakan bahawa sesiapa yang melakukan hubungan seks luar tabi'i secara sukarela akan dihukum penjara maksimum 20 tahun termasuk sebatan. Akta Kesalahan Jenayah Syariah juga bagi wilayah-wilayah Persekutuan 1997 menyatakan kesalahan-kesalahan yang berkaitan perlakuan LGBT juga boleh dikenakan mengikut akta ini. Mari kita lihat apakah perspektif LGBT di dalam agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran iaitu surah Al-Syu'ara ayat 165 hingga 166 yang berbunyi, "Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu, yakni melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu? Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas, yakni keinginan kebanyakan haiwan." Jika kita teliti ayat ini, jelas menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang hubungan LGBT ini yang dilakukan oleh golongan-golongan yang melampaui batas. Negara-negara Islam semuanya tidak mengakui dan tidak mengiktiraf LGBT itu sendiri. Dan kita lihat pula di dalam perspektif agama Kristian. Di dalam buku Imamah 20 ayat 13, dalam perjanjian lama ada menyebut bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Hal ini jelas bahawa bukanlah hanya semata-mata agama Islam yang melarang LGBT ini, manakala agama selain Islam juga melarang LGBT ini, iaitu seperti agama Kristian, dan ada juga beberapa agama yang turut melarang LGBT ini seperti agama Judaism yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Metodologi kajian bersumber daripada perkataan metod dan merujuk kepada melakukan sesuatu dan sistem. Metodologi dalam perkataan bahasa Arab ialah uslub manhaj dan wasilah. Terdapat 4 metodologi yang dilandaskan oleh Pertubuhan Amal Fidausi. Yang pertama adalah metodologi dakwah bil hal, kedua melalui hiburan, ketiga melalui pembinaan sosial dan keempat melalui pembangunan sasiah. Metodologi dakwah bil hal adalah tingkah laku dan tindakan harian merupakan suatu dakwah bil hal. Ia juga berasaskan nilai tauhid mengikut syariat Islam, melambangkan kemurnian Islam serta berbentuk ajakan kepada kesempurnaan Islam. Ia juga boleh dilaksanakan dalam ruang lingkup penerapan nilai-nilai dalam amalan dan gaya hidup sosial. Dari segi etimologinya, dakwah bil hal merupakan campuran dari dua kata iaitu kata dakwah dan al-hal. Dalam konteks pelaksanaan dakwah di Malaysia, pendekatan dakwah bil hal dilaksanakan dalam beberapa amalan, sama ada pendekatan ini dikemukakan kepada masyarakat Islam ataupun masyarakat bukan Islam. Sebagai contoh pendekatan adalah membina hubungan peribadi pergaulan, mengadakan perbincangan tentang Islam, sering menziarahi sesama LGBT dan menziarahi rumah makna Muslim yang lain. Seterusnya, dakwah melalui hiburan. Antara unsur fitrah yang diminati ramai pada waktu ini adalah hiburan atau seni muzik. Pendekatan dakwah melalui seni hiburan seharusnya dibentangkan dalam bentuk yang pelbagai. Ia mewujudkan hiburan alternatif melalui proses islamisasi seni muzik. Hiburan yang telah digariskan oleh pihak Pertubuhan Amal Fidausi adalah melalui pendekatan seni muzik jalanan atau lebih popular adalah basking. Pihak PAFI menyatakan bahawa program melalui hiburan banyak juga membantu dari segi kesedaran kepada golongan transgender. Seterusnya, dakwah melalui pembinaan sosial. Secara fitrahnya, manusia suka hidup bersama dan berkumpulan. Manusia tidak dapat bersendirian dalam semua masa dan manusia memerlukan antara satu sama lain untuk hidup. Melalui pemerhatian penulis terhadap pergerakan kerja yang dijalankan oleh pihak PAFI, mereka menjadikan golongan komuniti yang sudah berubah di bawah jagaan pihak PAFI untuk lebih mendekati golongan komuniti yang masih lagi tidak berubah agar mereka dipengaruhi oleh kumpulan tersebut. Pihak Pertubuhan Amal Fidausi ini menggalakkan golongan komuniti yang sudah berubah ke arah kebaikan bahawa mereka mengikuti program-program amal yang dijalankan oleh PAFI secara sukarela. Program-program sukarela dianjurkan oleh pihak PAFI yang disertai oleh golongan transgender adalah gotong royong di perkampungan orang asli, beramal di rumah jagaan orang-orang tua dan rumah perlindungan HIV dan AIDS.
Last sekali, dakwah melalui pembangunan sasiah. Sasiah merupakan perkataan bahasa Arab yang membawa maksud kepribadian atau peribadi yang dipetik daripada Kamus Dewan 2011. Sasiah juga bermaksud akhlak dan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dalam membentuk pembangunan sasiah bagi golongan LGBT ini, pendekatan takrij fi'al tashri yang bermaksud beransur-ansur dalam menerapkan syariat telah digunakan oleh pihak PAFI. Mereka juga mengadakan kumpulan usrah bagi membentuk persekitaran yang sihat di antara mereka. Pihak PAFI juga mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas Fardu Ain dan juga kelas Iqra' untuk memastikan golongan transgender memahami ilmu-ilmu asas sebagai orang Islam. Pihak Pertubuhan Amal Fidausi juga berusaha untuk mendapatkan dana sara hidup daripada Majlis Agama Islam MAIS untuk disalurkan kepada golongan LGBT, terutamanya transgender, sebanyak RM250 sebulan oleh disebabkan kesempitan hidup yang menyebabkan mereka melakukan perkara terkeji di Kuala Lumpur. Terima kasih saya ucapkan kepada Faris. Sekarang kita beralih kepada dapatan kajian dan perbincangan. Terdapat dua kaedah kajian yang digunakan, iaitu kaedah soal selidik dan rujukan artikel. Kaedah soal selidik dilakukan untuk mengumpul maklumat dan pandangan pihak umum terhadap gejala LGBT. Soal selidik diedarkan kepada lebih 30 orang responden, manakala rujukan artikel pula merupakan beberapa artikel yang diambil dan dianalisis sebagai rujukan dan maklumat tambahan seperti BH Online dan Awani Online. Seterusnya kita beralih kepada perbincangan. Untuk perbincangan, kami bahagikan kepada dua pandangan, iaitu perbincangan di dalam kumpulan dan perbincangan di dalam masyarakat umum. Antara input yang telah kami peroleh daripada perbincangan di dalam kumpulan ialah kesedaran dan dakwah pengetahuan tentang LGBT perlu diterapkan di semua lapisan umur dan di semua tempat, antaranya di sekolah, di universiti dan majlis ilmu. Selain itu, kami juga bersetuju bahawa hukuman yang setimpal perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk memberi pengajaran kepada golongan LGBT. Selain itu, antara input yang kami peroleh daripada perbincangan di kalangan masyarakat umum ialah walaupun perbuatan golongan LGBT ini melanggar syariat Islam, namun begitu, kita sebagai umat Islam, kita haruslah membantu saudara mara seagama dengan menasihati dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Fi sabilillah. Sebagai contoh, penolong kanan pengarah bahagian Komuniti Sosial dan Keluarga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Izwan Muhammad Yusof, pernah berkata, walaupun beliau tidak bersetuju dengan perbuatan dan pengaruh LGBT, namun begitu, beliau tidak menafikan bahawa golongan LGBT ini berhak untuk dinasihati dan dibimbing. Pihak ibu bapa, sekolah dan kerajaan memainkan peranan yang penting dan wajar mengambil berat hal-hal berkaitan LGBT. Kerajaan perlu menyantuni golongan ini secara berhemah dan pendekatan kasih sayang. Kerajaan tidak perlu menggunakan undang-undang dan melakukan kekerasan. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Ibu bapa perlu memantau aktiviti-aktiviti hak seharian mereka. Ibu bapa juga perlu memantau penggunaan sosial media. Ibu bapa juga perlu menerapkan ilmu agama kepada anak-anak mereka supaya mereka tahu dan faham tentang apa itu gejala LGBT. Cadangan yang ketiga ialah melalui pelajar IPTA, terutamanya di dalam universiti. Pelajar perlu menyampaikan dakwah yang berkesan mengenai LGBT. Untuk menyampaikan dakwah sebenarnya, pelajar itu perlu mengetahui metod atau cara yang berkesan agar mesej yang disampaikan itu menjadi lebih efektif. Kesimpulannya, terdapat pelbagai perkara yang telah dibincangkan berkenaan LGBT. Golongan LGBT ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya dan perlu dibendung dengan bijak agar perkara ini tidak menjadi terlalu kritikal. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk membenteras LGBT. Semua pihak perlu rasa tanggungjawab dan berganding bahu membenteras golongan LGBT agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman damai dan dirahmati Tuhan. Diharapkan cadangan-cadangan yang telah dibincangkan dapat membantu mengatasi LGBT ini.